Oke, assalamualaikum. Ini akaun cincai, akaun cincai. akaun 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 apa? Akaun conteng-conteng, akaun conteng-conteng. Akaun yang dimana khas diasingkan untuk monitor semua transaksi ataupun entry di private bandit account, di copy trade account, di Imam Al-Fari, di Pama Plus 500 dan juga copy trade ACN dan standard di JMI. Ini adalah semua entry ada di sini. So sebelum masuk dekat akaun yang diamanahkan, saya akan masuk dulu di akaun ni, monitor. So bottom line dia, akaun ni akaun real juga, tapi saya buat cincai. Bukan cincai lah, akaun monitor. Ini. Tapi dekat akaun bukan semuanya masuk di private mandate. Di private mandate ada yang masuk USD, di SCN ada yang masuk USD JPY, dan juga standard ada masuk NZD Kanada. Yang emas ni, ini akaun pelabur saya, Cina, orang Cina. Ini exotic. Exotic ni ada masalah sikit lah. Saya monitor saja, tapi okey. Exotic ni saya suka masuk SGD dan juga USD ZAR. Sekejap ya. Okey, ini akaun ni tak ada apa pun. Ini semuanya gini. Semuanya gini. Semuanya gini. Semuanya hari ni. Hari ni dan semalam lah. So bottom line dia, ini adalah akaun panduan sebelum saya masuk entry. Okey. So nasihat saya, anda juga perlu ada begini, ataupun sediakan satu demo ataupun akaun jenis SIN pun tak apa, ataupun mikro untuk anda monitor sebelum masuk ke akaun jenis real, iaitu standard dan ACN. So sebaiknya ada satu akaun. Kalau boleh jangan gunakan simulator, sebab dia market timing, spread widening semua tak berapa tepat. Harga juga tak apa sharp mengikut pada real time. So gunakan simulator sekurang-kurangnya. Simulator. Gunakan akaun yang jenis mikro ataupun SIN. So itu lebih sesuai, sebab pada saya dia satu kos yang rendah dengan lot yang lebih kecil. Sebab itu dipanggil SIN ataupun nano ataupun mikro. Mikro pun tak sesuai juga, sebab mikro ni sebenarnya kalau ikut saya 10,000 unit untuk 10 sen. Itu mikro. Dan mini adalah 1000 unit untuk 1 sen. Okey. So maksudnya buat begitu. Kalau kita tengok UZAR ni, sebenarnya saya masuk semalam lagi. Tapi itulah exotic ni, dia ada dua. Satu ni saya masuk, saya reposition ni semalam. Dan ni 17 sama lah, 78. Saya reposition semula. Okey. So maksudnya gunakan begitu. Saya tak dapat, bukan saya tak nak berkongsi signal, sebab tak bagus. Saya kalau trading idea tu mungkin saya boleh berkongsi. Sebab saya tak mau, sebab nanti menyalahkan saya, sebab kaedah saya berdagang tak sama dengan anda. Jadi kalau anda menggunakan seperti student-student saya yang belajar sendiri dengan saya, secara peribadi ataupun secara seminar, sebab seminar saya hanya 20 orang saja. So kalau saya open tu dekat grup channel ataupun dekat Facebook, 20 orang saja. Kalau anda orang lewat terdaftar 21, tu tunggulah. Orang yang ke 21 tu tunggu next. Sebab saya akan ambil 20 orang saja. Dan bayaran pun tak adalah menggila mahal, sebab saya cuma nak membantu. Dan bayaran tu kalau saya beritahu pun tak maksudnya
terlalu murah sangat. Kalau anda kira betul, saya tambah lagi duit untuk sewa, untuk booking tempat seminar dan juga makanan. Okey. So ambil peluang. So point dia, kalau anda belajar BBC Masto Technical, kalau saya kongsikan trading idea, mungkin anda faham. Kalau anda tak faham, anda boleh tanya saya balik. Tapi anda ada yang gunakan BBMA, ada gunakan apa lagi, kupu-kupu, rama-rama, highway, ada yang guna EA. So tak sama. Sebab saya punya entry based on fundamental, bukan technical. Contohnya kalau anda lihat sekarang ni, kalau lihat saya punya entry, contohnya di semua melainkan di USD Kanada. Sebab USD Kanada memang kita, kalau kita lihat NZD kalau ikutkan fundamental ekonomi tak apa bagus. Tetapi kenapa saya masuk buy? Patutnya saya masuk sell sebabkan Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, dah isytiharkan kemungkinan sehingga 2022 iaitu dasar kewangan mereka akan berlaku, dijangkakan berlaku penguncupan sehingga 6%. Itu sangat tinggi. Dan anda kena faham juga, New Zealand ni salah satu negara yang berjaya menangani coronavirus, tetapi baru-baru ni mereka diserang semula dan menyebabkan tutup, terutamanya di Auckland, berlaku gelombang kedua. Dan ini kalau kita lihat, walaupun 105 hari mereka bebas daripada COVID, tetapi diserang semula, dijangkiti semula hingga menyebabkan kes baru sehari 30 ke 35 orang. Belum lagi ada kematian, tetapi mereka telah pun membuat sekatan tahap 4. Bukan tahap 4 ni maksudnya mereka duduk rumah macam kita dulu. Duduk rumah tak boleh pergi mana. Kalau keluar pun ketua keluarga saja. Tapi di New Zealand saya dipahamkan pihak frontline akan menghantar keperluan-keperluan ke rumah. Kita hanya mesej, kita hanya telefon, dan mereka akan hantar keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk melalui proses sekatan tahap 4, iaitu di New Zealand. Jadi bila ni berlaku, bermakna kesan ekonomi tiada, dan penguncupan akan berlaku dan dijangkakan dalam hingga ke bulan September ni. Kebarangkalian tinggi untuk suku kewangan kedua ni, mereka melaporkan walaupun ada suntikan 40 bilion, sebelum ni 60 bilion untuk pembelian last up ataupun last LSAP, last large scale asset purchasing bond, untuk pembelian satu aset yang besar, ditambah pada 100 bilion. Tapi nampaknya tidak membantu. So di mana kalau kita lihat mata wang utama lain membuat kenaikan tinggi atas faktor kelemahan dolar. Dolar Amerika Syarikat disebabkan faktor ransangan yang tak ada ala tuju. Sebab yang mereka tentukan bajet untuk stimulan untuk COVID ni 1 hingga 3 trilion. Tetapi Demokrat menambah untuk penambahbaikan ubah suai pejabat FBI. Sebabkan itu Republik tak menerima, tak meluluskan. So sekarang ni mereka berehat sebulan tanpa ada apa persetujuan. Jadi bermakna rakyat mereka hidup atas yang diluluskan, yang diberitahu pada minggu lepas, di mana Trump telah menandatangani secara eksekutif perintah eksekutif, iaitu di mereka tak lalu Kongres untuk sambung semula, iaitu bantuan COVID pada 1 minggu
$400. Kalau sebelum ini $600, tetapi Trump menggunakan veto kuasa dia sebagai Presiden Amerika, $400 disambung semula, sedangkan bantuan tersebut telah tamat pada minggu lepas. Jadi ini dilihat masih tidak dapat menampung ekonomi masyarakat dengan baik, sebab kalau kita teliti, US memang berada dalam zon kemelesetan, iaitu dengan defisit negatif ataupun dia mempunyai defisit perbelanjaan melebihi pendapatan negara. Pendapatan negara sekitar 3 bilion sebagai contoh, 3 trilion, tapi belanja sampai 6 trilion. So ini tak balance. Kalau kita dalam satu rumah gaji 6,000 tapi berbelanja 10,000, ini yang tengah Amerika Syarikat lalui ketika ini. Okey. So itu point dia. Kenapa saya buy sedangkan fundamental perlu sell. So buy ini hanya sementara saja, sementara menunggu hasil apakah bantuan stimulan ataupun rangsangan ekonomi Amerika Syarikat yang 3 trilion tu sama ada dapat kata putus ataupun sebaliknya, kita akan buy, iaitu mata wang utama lain, dan USD tetap menurun selagi tak ada kata sepakat ataupun kelulusan berkaitan dana rangsangan ekonomi coronavirus di Amerika Syarikat. Okey, itu saja. InsyaAllah saya akan kongsikan sebab agak sibuk juga. Tapi kalau ada apa-apa sebarang persoalan, anda boleh tanyakan kepada admin ataupun kepada saya sendiri. Anda ada nombor telefon saya personal, boleh call, boleh telefon, boleh message. Kalau nak tanya apa-apa saja berkaitan package ataupun personal coaching ataupun analisa apa saja, jangan call saya minta bantuan, sudahlah. Banyak juga yang salah guna telefon saya, minta bantuan itu, bantuan ini. Saya bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat, walaupun saya ada membayar zakat, membayar beri bantuan, tapi jangan salah guna lah. Itu saja. InsyaAllah ada rezeki lebih saya akan kongsikan. So tak perlu meminta-minta, ingat, jangan meminta-minta, itu tak bagus. Walaupun anda menguruskan sebuah organisasi NGO, anak yatim ataupun sebagainya, sebab ada saluran yang betul walaupun dalam keadaan negara berhadapan dengan pandemik. Sebab kita masih bersyukur dan beruntung kerana negara kita telah pun beroperasi sepenuhnya. Malah rentas negara juga dah dibuka Singapura pada semalam. So kita bersyukur. Bezakan daripada negara-negara lain, keluar rumah pun tak boleh. So jangan ambil kesempatan atas pandemik ni, bersama-sama kita muhasabah diri. InsyaAllah moga kita semua mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja bersama dengan saya. Biar tak bergaya, janji senang berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.